Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum semua. Okay, kita tengok sekarang ni berlaku sekatan. Kan Saudi mengeluarkan ada penangguhan visa, berlaku sekatan bagi orang yang dah sampai airport, orang yang ada cerita yang dalam flight kena hantar balik ke negara masing-masing. Jadi ada juga yang PM saya, ramai ada kawan-kawan saya nak datang yang cakap, ya Allah sedih teramat, rasa menangis saja, rasa resah, rasa macam-macam perasaan, mixed feeling pada fatrah-fatrah yang macam ni, khas untuk orang-orang yang dah berangkat kan, atau yang dah register untuk buat umrah bulan 3 ni. Saya sendiri ada pengalaman peribadi bila mana saya nak pergi umrah. 1 hari sebelum saya berangkat, saya dapat telefon daripada travel agency mengatakan visa saya tak lulus. So, ceritanya mula daripada waktu tu umur saya 15 tahun. Saya menang satu musabaqah online antarabangsa peringkat remaja. Jadi hadiah utamanya itu waktu tu umrah, dapat package umrah free lah. Saya time tu dah semangat, happy dan semangat lah kan. Pendekkan cerita, lepas tahun tak dapat apa-apa khabar daripada online tu, dan kami anggap memang tak ada rezeki lah. Jadi waktu tu umur saya dah 16 tahun. Tahun saya ambil O-level dekat Singapura. So waktu tu sebelum saya ambil O-level, saya memang tikat untuk pertengahan tahun, cuti sekolah pertengahan tahun bulan 6. Saya cakap dengan mak saya waktu tu bulan 2, bulan 1, saya pakat dengan kawan baik saya, Nuraini. Kita pakat nak pergi umrah sama-sama. Lepas tu saya cakap dengan mak saya, mak tak apalah mak, kalau tak dapat hadiah yang dijanjikan tu, Nur nak pergi umrah dengan duit belanja sendiri. Tak kisahlah kan, macam mana sekalipun, memang rasa amat rindu sangat waktu tu pada Mekah Al-Mukarramah. Lepas tu saya pun buatlah pendaftaran semua, register dan dengan kawan baik saya, tapi akhirnya kawan baik saya tak dapat pergi dan saya pun ikut dengan jiran saya yang akan pergi. Waktu tu memang tak ada mahram, tak adalah ayah saya ikut ke abang saya. Cuma fatrah tu tak adalah terlalu strict sangat. Baru-baru mula nak strict, kira tak boleh nak tumpang-tumpang mahram dah. Tapi saya cuba juga, dan ada satu travel agency ni, dia kata insya-Allah dia boleh uruskan, dia akan luluskan. Jadi saya buat pembayaran dan sebagainya, dan semangatlah kan. Lepas habis peperiksaan yang pertengahan tahun tu, saya dah mula packing barang saya, luggage saya dah saya hantar juga ke travel agency tu. Mereka dah hantar ke airport. Dan waktu tu saya ingat saya dekat rumah atuk saya. Saya dapat panggilan daripada pihak travel agency. Esok saya nak berangkat pagi, petang tu, lewat petang tu saya dapat panggilan. Mereka mengatakan, ni adik Salimah ke? Kami dari pihak travel agency minta maaf sebab visa adik tak lulus sampai sekarang. Jadi kami ingin memberitahu awal supaya adik tak kecewa ke apa, mungkin buat persediaan, mungkin tak dapat nak fly, tak dapat nak luluskan pergi umrah sekarang. Jadi just standby, mungkin tak dapat pergilah. Tapi kami akan cuba usaha juga dengan pihak Saudi, dengan embassy macam mana kan, kalau akhirnya visa lulus, insya-Allah adik dapat berangkat. Waktu tu saya terima panggilan, saya senyum je. Waktu saya letak telefon, saya sampai sekarang ada feeling tu. Waktu saya letak je telefon, saya pandang luar. Mak saya tanya kenapa saya cerita. Atuk saya tanya kenapa saya cerita juga. Tapi dah tersekat-sekat dah. Terus saya menangis. Daripada petang tu saya start nangis sampai balik rumah. Balik rumah tu saya nangis. Ni pengalaman saya sendiri. Saya nangis sampai ke malam. Dari petang tu sampai ke malam, sampai nak tidur tak henti lagi air mata keluar. Sampai at last mak saya cakap dengan saya ingat dia kata, dah lah, daripada awal kan. Asalnya mak saya bujuk, mak saya, okay, tak kisahlah nak nangis. Mak saya cakap, dah lah, macam orang yang kehilangan boyfriend pula. Cakap, mak mana ada boyfriend. So memang macam tu sekali teruknya, remuknya perasaan tu. Memang, ya Allah, kita dah rasa macam kita nak dapat panggilan Allah, kita dah bakal jadi tetamu Allah. Tiba-tiba Allah belum masanya lagi. Okay, tiba-tiba kita dapat kata tak boleh nak fly. Macam subhanallah, saya tak tahu macam nak describe perasaan tu. So memang saya nangis sampai ke malam. Perasaan tu bercampur aduk. Saya
kecewa, memang kecewa. Saya rindu sangat pada Mekah waktu tu. Waktu tu saya tak ada rasa malu. Bukan malu dengan keluarga, dengan kawan-kawan yang dah tahu saya nak pergi umrah, bukan. Cumanya saya nak sampaikan diri saya ke Mekah. Waktu tu yang saya fikir. Jadi ayah saya pun cakap, dah tak apalah, kita cuba buat refund daripada travel agency, insyaAllah. Alhamdulillah dapat sepenuhnya. Waktu tu saya ingat dalam $2,000. Alhamdulillah, terima kasih pihak syarikat tu lah. Dan saya cakap tak apa, duit ni saya berazam, saya nak simpan untuk haji. Ayah saya kata tak apalah, nak guna duit, guna dulu, tak payah fikir yang tu semua kemudian. Saya cakap tak apa, saya nak haji juga. Waktu tu saya memang betul-betul kecewa dan degil dan macam-macam lah. Saya cuma fikir nak pergi umrah je waktu tu. Tapi takkan kita nak rasa kita nak marah dengan Allah kan. Kita cuba redha. Saya cuba pujuk diri saya malam tu sampai keesokan harinya. Dan akhirnya saya kena pergi ke airport untuk ambil semula luggage saya yang dah siap packing. Dari saya pergi ke airport, saya hantar jemaah-jemaah yang sepatutnya saya berangkat dengan diorang. Dan saya bawa balik seorang-seorang diri ke rumah kan, bawa balik luggage tu. Dan luggage tu kalau antum nak tahu, seminggu saya tak unpack. Saya biarkan luggage tu satu sudut. Setiap kali terpandang luggage, saya akan bergenang lah. Setiap kali pandang, saya akan bergenang. Itulah pengalaman saya bila mana saya tak dapat pergi umrah waktu saya dah fully dah siap-siap semua kan. Itu qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi saya faham sangat kepada antum yang sekarang ni yang mengalami sekatan, yang sepatutnya berangkat tak jadi berangkat, yang dah teringin sangat bertahun-tahun, contoh mungkin dah collect duit untuk pergi umrah tak dapat. Saya faham perasaan antum. Nak nangis, nangislah. Cuma jangan marah Allah. Jangan marah, jangan tak reda dengan takdir ni. Sebab ada banyak hikmah yang Allah siapkan. Cuma saya ada pesanan sikit. Sekiranya anda mengalami benda ni, yang pertama sekali ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa-apa musibah yang ditimpa kita, bukan sekadar mati saja kita dengar kabar mati, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku ganjaran daripada musibah ini dan gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi nak tahu tak sesuatu apa yang hikmah yang berlaku beberapa tahun setelah itu? Alhamdulillah waktu tu saya masih teruskan ada azam nak pergi Mekah juga. Dan waktu saya di Darul Quran, saya apply untuk masuk ke Universiti Ummul Qura. Dan Alhamdulillah tanpa kesusahan, Allah permudahkan saya diterima belajar di Universiti Ummul Qura Mekah daripada tahun 2007 sampailah sekarang. Alhamdulillah, ujian yang Allah bagi sikit pada saya waktu tu, Allah balas dengan bertahun-tahun dapat duduk di Mekah sampai ke hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi qala ta'ala, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang bermaksud boleh jadi apa yang kamu benci tu, tapi itu adalah baik bagi kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik bagi kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kamu tidak tahu. So bila berlaku musibah sebegini, Allah tahu apa yang terbaik bagi antum. Bersabarlah, bersangka baik pada Allah. Mungkin nak pergi sekarang ni tidak baik, tapi Allah akan gantikan dengan akan datang yang lebih baik. Dan untuk pihak travel agency, kami tahu kan, salam haji, kita juga menguruskan jemaah. Dan kita tahu macam mana kalau berlaku kerugian yang seperti ini. Sangka baik dengan Allah, bertawakallah pada Allah dan cuba santuni jemaah-jemaah antum dengan sebaiknya. Sebab mereka adalah orang yang dah beri kepercayaan sepenuhnya kepada antum untuk uruskan. Sampai ke tahap kerugian macam ni lah mereka
antum harus santuni dengan sebaik-baiknya jemaah-jemaah ni. Jangan lepas tangan. Sebab saya tahu kalau waktu tu saya minta duit saya balik, mereka buat bodoh je. Saya tahu macam mana perasaan tu. Tapi Alhamdulillah waktu tu travel agent uruskan balik dengan tiket flight semua dapat kembalikan. Dan saya dapat sepenuh-penuhnya waktu tu lah $2,000 Singapore. Dan ingatlah dalam Al-Quran juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Ayat ni bukan ayat sekadar orang kata ayat rezeki 1,000 dinar untuk murah rezeki, tapi kita tengok isi dia. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan baginya jalan keluar. Allah akan bagi dalam ujian syarikat, musibah yang melanda ni, Allah akan takwa, Allah akan bagi jalan keluar. Dan Allah akan bagi rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupkan baginya. Dan sesungguhnya Allah jadikan tiap sesuatu tu memang dah ditakdirkan lah. So insya-Allah semoga semua pihak yang terkena musibah ini bersangka baik pada Allah, ikhlaskan diri menerima perkara ini, dan insya-Allah Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.